padang pasir, saujana mata memandang, seolah-olah tiada penghujungnya. Bumi tandus dan gontang ini menyimpan sejarah pelbagai peradaban, serta menjadi saksi jatuh bangunnya penyebaran agama dari langit yang diutus untuk kesejahteraan penghuninya. Bumi ini juga sekian lama menjadi tumpuan ribuan pembawa risalah Allah kerana ia tidak pernah dijajah atau dikuasai oleh pemerintah zalim. Inilah Jazirah Arab atau semenanjung tanah Arab, bumi purba yang pernah memadamkan keturunan kaum Ad dan Thamud akibat penentangan mereka terhadap wahyu Allah. Di sinilah juga dilahirkan sebilangan para anbiya dan mursalin bagi menyampaikan risalah Allah buat umat manusia yang tenggelam dengan keangkuhan diri serta kepuasan hawa nafsu. Risalah Allah membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Bumi yang dipenuhi padang pasir serta bukit-bukit batu pejal dengan izin Allah bertukar menjadi negeri yang masyhur dan makmur dengan kewujudan binaan yang diperintahkan dibina oleh Allah ke atas Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS dipanggil Kaabah atau Rumah Allah. Sejak itu, Makkah terus diziarahi hingga ke hari ini. Binaan Kaabah yang saban hari dikunjungi ribuan manusia menjadikannya begitu masyhur di kalangan masyarakat Arab dan juga penduduk yang bersempadan dengan semenanjung itu. Namun di sebalik semuanya, wujud perasaan iri hati dan hasad dengki dengan keistimewaan Kaabah. Ramai raja-raja Arab ketika itu berasa tercabar dengan kegemilangan Makkah kerana kewujudan Kaabah. Termasuklah Gubernur Yaman Abrahah al-Ashram, wakil Raja Najasyi, pemerintah Habsyah yang digeruni. Keegoan Abrahah seolah-olah mahu mengatasi kuasa Tuhan. Dia membina binaan ini yang terletak di Sana'a Yaman diberi nama Al-Qalis bagi menandingi Kaabah di Mekah, sekaligus menarik seluruh manusia agar berkunjung ke negerinya. Abrahah dengan bongkaknya mengisytiharkan Al-Qalish lebih baik dari Kaabah. Rancangan Abrahah kelihatan begitu teliti, namun perancangan Allah melebihi segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Maksud surah Al-Fil, tahukah engkau bagaimana Tuhanmu telah bertindak ke atas pasukan bergajah? Bukankah usaha mereka menjadi sia-sia? Dan ia kirimkan ke atas mereka burung-burung ababil yang melontarkan mereka dengan batu-batu sijil. Lalu ia dijadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Al-Qalish gagal mencapai matlamatnya. Tidak ramai yang mengunjunginya. Lantas Abrahah yang marah membuat keputusan menyerang Mekah untuk meruntuhkan Kaabah bersama bala tentera bergajahnya. Namun, usahanya
digagalkan Allah Subhanahu wa taala. Masa pantas berlalu, umat Arab terus tenggelam dengan peradaban serta kepercayaan yang mensyirikkan Tuhan. Dunia yang gelap bertukar terang dengan peristiwa kelahiran seorang bayi lelaki pada Isnin 12 Rabiul Awal. Dia yang dimaksudkan ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kelahirannya menjadi kebanggaan Quraisy Makkah. Sejak kecil terserlah keistimewaannya. Dia tidak pernah menyembah berhala, sentiasa bercakap benar, mulia tingkah lakunya, malah fasih pula pertuturannya. Di dalam sebuah gua di puncak bukit inilah, lebih 1400 tahun dahulu, Allah SWT menganugerahkan pada manusia sesuatu yang sangat berharga yang tidak mempunyai perbandingan nilai harganya. Allah SWT memberikan pada manusia secipis hayat yang menjadi permulaan kepada perlembagaan, yang menjadi panduan kepada umat manusia hingga ke akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Maksud surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah wahyu pertama Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berusia 40 tahun. Maka bermulalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneru seluruh umat manusia ke arah tauhid. Hari ini, Gua Hira dikunjungi umat Islam yang ingin melihat sendiri tempat bersejarah lebih 1400 tahun. Di puncak Bukit Jabal Nur inilah wahyu pertama itu diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Jabal Nur termaktub sebagai peristiwa penting dalam sejarah perkembangan agama tauhid di muka bumi Allah ini. Rentetan daripada peristiwa itulah, Islam seterusnya berkembang ke seluruh muka bumi, membimbing umat manusia mentauhidkan Allah. Betapa kesungguhan Sayyidatina Khadijah mendaki dan menuruni Jabal Nur dalam usianya menjangkau 60-an tahun, membawa bekalan makanan dan minuman untuk suami tercinta, menyentuh perasaan sesiapa yang pernah merasai keletihan mendaki gunung ini. Seorang isteri yang tabah dan setia buat junjungan yang diberikan misi besar sebagai pesuruh Allah di muka bumi ini. Sesungguhnya dalam peristiwa ini ada teladan untuk mereka yang mahu berfikir. Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah tauhid tidak menjanjikan hamparan permaidani. Tribulasi, ugutan dan ancaman sedia menanti, terutama daripada kaumnya sendiri untuk menafikan kebenaran risalah yang dibawanya.
Laut ini menjadi saksi kepada beberapa kejadian penting dalam sejarah Islam. Laut ini pernah akur dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dengan izin Allah telah memerintahkannya terbelah dua, memberi laluan kepada Nabi Musa dan pengikutnya menyelamatkan diri daripada kekejaman Firaun. Inilah juga laut yang menelan Firaun yang akhirnya tenggelam bersama ketamakannya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laut yang memisahkan benua Afrika dan bumi Arab inilah yang direntasi oleh para sahabat dalam usaha mereka melaksanakan dakwah dan mencari penghidupan di bumi baru. Dalam peristiwa hijrah pertama itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat supaya berhijrah menyeberangi Laut Merah dan mencari perlindungan di Habsyah yang terletak di seberang laut ini. Di sana terdapat seorang raja yang adil bernama Najasyi. Pada awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mesej Islam kepada kaumnya, hanyalah golongan hamba, miskin dan tertindas, iaitu mereka yang tergolong dengan panggilan mustad'afin menerima seruan dakwah baginda. Golongan mustad'afin menganggap kedatangan Islam membawa harapan baru buat mereka kerana Islam sebuah agama yang memandang sama rata kepada semua manusia. Hanya amalan soleh yang dikerjakan membezakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi hartawan Quraisy Mekah, kedatangan Islam yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal meruntuhkan tembok yang sekian lama memisahkan mereka dengan manusia miskin dan melarat. Bagi mereka, Islam akan hanya merendahkan martabat kebangsawanan yang diwarisi daripada nenek moyang serta menghapuskan agama jahiliah. Natijahnya, Quraisy nekat untuk menentang gerakan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengikutnya dengan apa cara sekalipun. Biarpun 1001 rintangan dan seksaan dikenakan kafir Quraisy, agama Allah terus diterima bukan sahaja oleh masyarakat di Makkah, juga oleh kaum Aus dan Khazraj di Yathrib. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Telah terbit bulan purnama dari celah Saniyatul Wada. Wajiblah kita bersyukur kepadanya. Yang diseru hanyalah Allah semata-mata. Selawat dan salam ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irama merdu oleh penduduk Yathrib menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjanjikan sinar baru buat perjuangan baginda mendaulatkan risalah Allah di muka bumi ini. Peristiwa hijrah Rasulullah ke kota Madinah membentuk sebuah masyarakat berbilang kaum dan kabilah yang bertunjangkan kepada akidah Islam. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinah ialah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta mewujudkan suasana berbaik-baik dengan masyarakat bukan Islam. Perasaan persaudaraan atas semangat kasih sayang tulen antara kaum Ansar dan Muhajirin diikat bagi membendung perasaan hasad serta melupakan kisah-kisah duka yang dialami. Ada antara mereka yang meninggalkan sanak saudara dan kampung halaman semata-mata untuk meneruskan perjuangan. Kaum Ansar pula bersedia menyerahkan harta benda mereka. Malah lebih daripada itu, ada yang sanggup menyerahkan salah seorang isteri mereka untuk dikahwinkan dengan saudara Muhajirin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan peranan institusi masjid. Sebagai contoh, pembinaan Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan dalam sirah perjuangan Islam sebaik baginda tiba di pinggir kota Madinah. Masjid Quba atau Masjid At-Taqwa iaitu masjid pertama yang dibina atas asas takwa. Masjid bukan sekadar tempat menyempurnakan ibadah kepada Allah, malah lebih daripada itu. Ia juga menjadi pusat penyatuan ummah, berfungsi sebagai institusi kehakiman, politik serta pendidikan di awal perjuangan menegakkan negara Islam pertama, Madinah Al-Munawwarah.
Pertempuran kedua dalam sejarah Islam berlaku pada tahun ketiga Hijrah selepas pertempuran Badar Al-Kubra. Dalam pertempuran ini, tentera Quraisy berundur setelah menyedari kekuatan tentera Islam. Kekebalan iman dan takwa tentera Islam sukar ditembusi. Mereka berjuang bukan untuk menikmati harta rampasan, tetapi untuk mati syahid. Musyrikin gagal menawan Madinah dan gagal melumpuhkan akidah umat Islam. Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi, gugur syahid bersama 70 orang sahabat lain di tangan tentera kafir Quraisy, pimpinan Abu Sufyan dan Khalid Al-Walid. Sebaik saja tertubuhnya negara Islam yang berdaulat di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW terus mengutus surat kepada raja-raja dan ketua-ketua negara asing untuk menyeru mereka memeluk Islam. Antaranya ialah Muqawqis, Raja Mesir yang dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Inilah contoh surat yang dihantar kepada Muqawqis. Maksud surat ini, sesungguhnya aku menyeru kamu agar menerima Islam, maka terimalah Islam agar kamu sejahtera. Allah akan memberikan pahala kepada kamu 2 kali ganda. Akan tetapi jika kamu menolaknya, maka tanggunglah dosa seluruh umat Qibti. Masjid Nabawi menjadi saksi kepada perjuangan bagi mendaulatkan agama Allah di bumi Madinah lebih 1400 tahun lampau oleh seorang hamba Allah bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sinilah mekarnya benih-benih iman dan takwa yang sebenar-benarnya oleh kaum Muhajirin Makkah bersama saudaranya kaum Ansar daripada puak Aus dan Khazraj. Bumi Madinah juga telah bermandikan darah para syuhada yang kental imannya semata-mata mempertahankan akidah yang dibawa oleh Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah bersemadinya pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Hati mana yang tidak tersentuh tatkala mengimbau pesanan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ketika mengerjakan Hujatul Wada di padang Arafah. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa Tuhan kamu adalah satu dan kamu semua lahir dari satu keturunan, iaitu Adam. Adam dijadikan dari tanah. Semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan tiada perbezaan di antara orang Arab dengan bukan Arab, kecuali yang bertakwa. Akhirnya, baginda mewasiatkan, wahai manusia, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sebelum baginda menghembuskan nafasnya terakhir, Allah menurunkan sepotong ayat Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 3, bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku sempurnakan kepada kamu nikmat aku, dan aku redha bahawa Islam itu adalah agama kamu.